Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tajuk saya, perkara ke-49 untuk menang adalah engkau yang mulia, aku yang hina, tapi aku yang menang. Okay. Di dunia ni semua orang inginkan kuasa. Dengan kuasa dia ada kelebihan di mana dia boleh suruh paksa orang ikut cakap dia, ataupun paling tak pun orang memang nak ikut cakap dia. Dengan kuasa, cara yang lebih mudah untuk dapat kuasa adalah dari segi posisi adalah satu cara yang paling mudah untuk dapat kuasa. Mari kita lihat di Amerika. Selepas Amerika menang di World War II, mereka memperolehi kuasa. Dan dengan itu seluruh dunia melihat kepada mereka. Oh, mereka ni yang terbagus, ini yang terbaik, sebab tu dia menang. Dengan kemenangan mereka mendapat posisi, dan posisi mereka mendapat kuasa. Dengan cara itu semua satu dunia melihat kepada mereka, lebih lagi rancangan-rancangan, lebih lagi movies, lebih lagi lagu-lagu, lebih lagi idea-idea, lebih lagi perkembangan, lebih lagi buah fikiran. Semua dari Amerika. Kenapa tidak ambil dari negara lain? Kenapa tidak ambil dari Jerman? Kenapa tidak dari Spain? Kenapa tidak ambil dari Turki? Kenapa tidak ambil dari France? Kerana mereka tidak di posisi di mana mereka yang terbaik. Yang di posisi yang terbaik adalah Amerika semenjak World War II. Dengan posisi mendapat kuasa, dan mendapat kuasa, orang akan ikut cakap dia secara sukarela, ataupun dia boleh dictate cakap orang. Dia boleh dictate, aku nak macam ni. Melihatkan Amerika selalu dictate. Oh, Iran tak dengar cakap aku bagi kau sanction, kan? Oh, ni aku negara ni buat masalah, kita cakap something, kita attack dia, kita bunuh dia, kan? Yang tak ada siapa pun boleh cakap Amerika salah, kan? China, negara kedua paling dekat, mengambil tindakan tak peduli, biarlah, kan? Okay. Dengan kuasa juga kita merasa lebih senang, kita lebih relax, kan? Sebab tak ada siapa akan ganggu kita, kan? Sebab itu semua orang mahukan kuasa. Dengan kuasa comes influence. Dengan kuasa comes datangnya pengaruh ikut cara kita. Dan kita rasa cakap ini yang terbaik, susu ni terbaik, orang dengar. Sebab kita ada kuasa, kita ada position, kita ada pengaruh. Ini yang berlaku di, even kalau kita nak switch sikit, with female empowerment, women empowerment. Dari dulu lagi mereka merasa mereka tidak ada kuasa, kan? Mereka wanita-wanita di serata dunia merasa mereka tidak ada kuasa. Mereka rasa mereka ditindas. Suatu datangnya women empowerment ni yang cuba membangkitkan semangat wanita untuk berkuasa. Mereka selalu rasa, oh, kaum lelaki ni dibayar lebih, kerja sama dibayar lebih. Di peringkat-peringkat tinggi companies ataupun negara, tidak ada wanita, tidak ada representative. So dia orang merasa kita ni ditindas, kita ni tidak ada kuasa, kita ni tidak ada position. Sebab tu women empowerment
di serata dunia yang bermula daripada barat memperjuangkan hak wanita kerana mereka mahu kuasa, mereka mahu posisi. Sama juga di politics, mereka mahu kuasa. Siapa yang berkuasa akan dictate, siapa yang berkuasa akan ada influence, siapa yang berkuasa akan ada segala-galanya. Okay. Tetapi saya ingin mengambil satu cara. Saya ingin memberitahu satu cara di mana sebenarnya ini bukanlah betul 100%. Okay. Balik kepada kuasa, position, influence. Saya pentingkan rumah lah, di rumah. Dalam rumah ni pun sama. Semua orang inginkan kuasa. Semua orang inginkan position. Secara langsung kalau dia sedar ataupun dia tak sedar, dia nak buat benda ni, buat ni. Sebenarnya dia nak kuasa. Sebenarnya dia nak position. Sebenarnya dia rasa dia nak benda tu, kan? Kalau rumah kita ada satu family kan, secara Islami, agama kita dah mengajar kuasa ni biasa diberikan kepada yang lebih tua. Kalau kita ada atuk nenek, diorang lah ada kuasa. Kita ikut cakap dia orang, kita taat pada mereka, kan? Kalau ada ibu bapa itu paling tua, itulah yang berkuasa, sebab mereka yang paling tua. Mereka lah. Kalau hitam kata mereka, hitam lah. Kalau putih kata mereka, putih lah. Kalau ada suami, isteri, lelaki, husband yang berkuasa. Tetapi kerana dunia ni dah menjadi kacau bilau dengan pengaruh yang macam-macam, dengan cerita-cerita yang segelintir yang diambil untuk menjadi pedoman seluruh manusia. Pergolakan kuasa membuatkan saya ambil contoh di dunia pergolakan kuasa China Amerika. China mahu mengambil kuasa. Dia tak tahan lagi dengan tindak tanduk Amerika. Kalau dari saya sentuh tadi, women empowerment, mereka mahukan kuasa, kan? Kerana mereka rasa ditindas. Sehingga sekarang mereka nak semuanya, kan? Sehingga ada dulu mereka rasa tiada hak, kan? Hanya duduk di rumah, gaji tak sama. Tapi sekarang dah moden, dah menjadi yang menjadi ekstrim, segelintir di mana sehingga lelaki tak berbaju. Kita pun nak buat juga, kan? Ada saya lihat segelintir di barat lah, of course. Tapi of course sebab dunia sekarang ni dirangkumi oleh internet, kan? Dihubungkan dengan internet. So internet ni dulu apa-apa yang berlaku di barat mungkin mengambil setahun, 2 tahun, baru dia akan menelah di Asia atau di Malaysia ni. Tapi sekarang ni tak lagi. Semua budaya-budaya yang negatif atau bercanggah dengan budaya kita, seharian dia boleh sampai. So balik kepada rumah, kan? Of course pergolakan kuasa di rumah juga wujud di mungkin semua rumah ataupun rumah-rumah yang bermasalah, kan? Kadang-kadang
saya beritahu tadi, kuasa adalah pada yang lebih tua, atuk nenek. Tapi mungkin bila atuk nenek dah tua, mereka dah tak ada sumber kewangan yang kukuh seperti masa dia orang muda dulu. Sebab dia orang pun dah tua, dah tak ada duit. So yang muda merasa mungkin kuasa bukan pada mereka lagi. Kuasa dah berpindah kepada orang yang ada lagi banyak duit. So ikutlah kata saya. Kalau tak ikut kata saya, kita tak fun lah kan? Tak belilah. Mungkin macam tu. Ataupun pergolakan kuasa di rumah akan ditukar kepada siapa lagi pandai. Atuk tak lagi pandai kan? Saya anak lagi pandai daripada apa-apa. Katalah ni atuk, anak dia, anak nombor 2 kan? Saya lagi paling pandai. Kita tak nak ikutlah atuk punya cara kan? Kalau belum lembut tak apa. Ini nak menggunakan kekasaran, mengikut kuasa, menguasa posisi, menukar posisi, mengikut bukan yang cara yang kita pelajari, bukan ikut budaya kita. Of course mereka mungkin ada mereka punya pandangan kenapa nak mengambil kuasa kan, mengambil posisi. Mungkin mereka merasakan yalah, dia orang kurang pandai, aku lagi pandai, so aku rasa aku nak ambil kuasa. Dia orang tak ada duit, tak berduit kan? Aku lebih berduit, aku mengambil kuasa, ikut cakap aku sekarang. Sama juga dengan suami isteri. Kadang ada suami yang kurang pandai, isteri masters, suami diploma, tak pandai. Isteri pandai bahasa Inggeris, bahasa lain, bahasa Spanish, Argentina, bahasa Brazil, semua. Lelaki tak pandai bahasa 1-2 bahasa je. So dia kata, buat apa nak ikut cakap abang, buat apa nak cakap awak, ikutlah cakap saya lagi pandai. Merubah posisi menjadi isteri lebih berkuasa. Isteri mengikut cakap isteri. Contoh kan? Anak, bapa, parents mengikut cakap anak, ikutlah cakap saya, ikutlah cakap saya kan? Saya lagi tahu kan? Mungkin adalah sebab dia kan? Tapi sebenarnya pada pendapat saya, posisi itu memang dalam agama kita dah bagi. Secara general. Posisi tu agama Allah, Islam dah bagi. Memang kalau atuk nenek, atuk lah paling berkuasa. Ibu bapa lah. Bapa tak ada, mak lah kan? Mak tak ada, yang paling sulung lah kakak lah, kakak abang lah kan? Itulah susunan kuasa dia. Kerana susunan kuasa tu ada tanggungjawab dia kan? Bila ada kuasa, ada tanggungjawab, bukan kuasa saja. So bila kalau suami isteri, suami lah kan? Tapi bila bertukar, kuasa menukar, akan menjadi satu ketidakharmonian pada keluarga tu kan? Kerana contoh, kalau isteri yang berkuasa, suami yang tidak berkuasa, lelaki tu akan merasa lemah kan? Merasa lemah. Wahal asas dia bukan orang yang lemah. Asas dia bukan orang yang lemah. Dan isteri memang mahu di asas dia, nature dia mahu disayangi, dia mahu dikasihi, dia mahu diberi. Tapi kalau dia menukar posisi dia sendiri, dia yang memberi, dia pun tidak akan bahagia. Dia pun tidak suka sebenarnya kan? So pergolakan kuasa itu, perubahan kuasa itu akan menghasilkan ketidakbahagiaan, tidak bahagia. Bagi tapi tak apalah,
Tapi tak apalah. Mungkin banyak orang akan memberi excuses mana memang macam ni. Kan? Biasalah tu. House husband, semua orang satu dunia buat. Of course, I get better pay, so I dictate what we buy, what we don't buy. I dictate the direction of this household. I dictate because it's my money. Most of it is my 80% is my money. Okay lah. If you feel it works for you, okay lah. Okay. So all vice versa lah. All vice versa di mana mungkin lelaki itu berkuasa. Kalau katalah ini kita cakap kes lain lah. Lelaki berkuasa, kakak sulung berkuasa, abang sulung berkuasa, bapa berkuasa, atuk berkuasa. Tapi salah guna kuasa pun masalah juga. Itu pun juga akan memberikan ketidakbahagiaan. Itu pun masalah. Yalah, of course, itu usually that is the first problem lah. Lepas tu barulah pergolakan kuasa. Itu satu hal lah. Tapi tajuk kita hari ni adalah engkau yang mulia, aku yang hina. Kau yang mulia, aku yang hina. Bila kita dalam satu rumah, kita inginkan kuasa, kan? Kalau kita merebut kuasa secara begitu, kan? Secara aku yang berkuasa, kan? Aku yang berkuasa, kan? Aku yang boleh marah kau, kan? Itu satu contoh lah. Siapa yang suka marah-marah kat rumah? Siapa suka marah-marah kat rumah? Secara psikologi, dia rasa dia berkuasa. Dia mahukan kuasa. Sebab tak mungkin you marah bos you. Betul tak? Ada you marah bos? Tak ada, kan? Siapa yang marah-marah, dia rasa dia berkuasa. Okay. So, tapi kalaulah orang yang kita nak orang yang kita nak memberi satu method untuk mengambil kuasa. Tak kisahlah isteri pun boleh pakai. Isteri pakai mengambil kuasa apabila dia anaknya, kan? Anak-anak pakai mengambil kuasa apabila dia anaknya, kan? Husband atau bapa atau ibu boleh amalkan mengambil kuasa bila kuasa dah hilang, kan? Kita nak cerita pasal pengambilan kuasa tanpa mengambil kuasa. Bagaimana caranya? Okey. Caranya adalah hanya dengan memberi kuasa. Memberi kuasa. Kalau kita ada dalam rumah, orang-orang yang marah-marah kerana dia nak berkuasa. Kenapa macam ni? Kenapa macam ni? Kenapa apa ni? Cakap okeylah. Aku yang salah. Aku yang salah. Ambil kuasa. Sama juga kalau cara yang memang kita nak mak bapak nak benda yang kita buat benda kita tak suka. Kalau kita nak rampas kuasa. Ini cara aku, ni adalah cara aku. Aku nak buat cara aku. Aku nak buat cara aku. Mengambil kuasa. Tapi dia akan melukakan hati ibu bapa. So cara dia adalah memberikan kuasa. Tak apalah mak, tak apalah bapa, ikutlah cara kau, kan? Itu adalah kuasa yang sebenar, kan? Orang yang boleh melepaskan kuasa mempunyai kuasa. Sama juga kalau isteri suami, isteri inginkan kuasa,
Mungkin pada suami-suami yang ni, kita kadang-kadang kita pun pelik, ini katalah suami, katalah isteri yang inginkan kuasa sangat, okeylah, semua tak kena, ni semua kau tak kena, ikut cara aku. Ini akan membuatkan ketidakharmonian dalam keluarga, kerana suami akan rasa suami akan rasa kapal ni ada satu ketua, kan, dan ketua tu adalah aku, kan. Dia akan cakap macam tu, dia akan rasa macam tu. Tapi isteri tak nak mengalah, dia nak juga kuasa, dia nak cakap kuasa, tak peduli, aku nak ikut cara aku. So kalau suami inginkan kuasa, melepaskan kuasa, okeylah, ikutlah cara kau, ikut cara. Of course, nasihat ni tak adalah janganlah ambil benda yang ekstrim, janganlah benda-benda ekstrim. Ini yang general. Tolonglah ambil method ni, disesuaikan dengan tempat dia. Jangan disalah guna. Dia, of course, dia method ni dilampirkan dengan agama lah. Dia lampirkan dengan agama, kan. Tak boleh lah isteri nak buat benda-benda yang salah daripada hukum syarak, kan. Abang, aku nak buat benda ni lah, kan. Aku nak jadi penari gurun, penari padang pasir lah, ni di Saturday ni. Aku nak jadi penari dekat Vegas lah. Kita pun, aku nak berkuasa lah. Aku bagi kau kuasa lah. Taklah macam tu. Bukan macam tu. Dia contohnya macam isteri kita, maksudnya kita kena ada kalanya, kan, kita merendah diri. Kau lah berkuasa, kan. Aku bagi kau berkuasa. Dengan cara tu, lama kelamaan dia orang akan nampak yang bukan kita nak kuasa sebenarnya. Lama kelamaan family tu akan nampak bukannya kita nak kuasa, kita ada tanggungjawab. Tanggungjawab ni datang dengan kuasa, kan. Kalau kau nak kuasa, kau ambil lah, kan. Tapi ada tanggungjawab dalam kuasa tu, kan. So lama-lama, sebab orang yang hanya boleh melepaskan kuasa, kan, sebenarnya dia tahu beratnya tanggungjawab, kan. Dia faham kuasa datang dengan tanggungjawab. Itu cerita dia. Itulah cerita dia. So, okay. Kuasa untuk kisah kau yang hina, aku yang hina, kau yang mulia, tapi aku yang menang. Untuk mendapat kemenangan, kita kena beralah. Untuk mendapat kemenangan, kita kenalah melepaskan kuasa. Aku suami, aku posisi aku lagi tinggi lah, tapi kau marah kat aku. Kau boleh ke marah kat aku? Kau marah dekat bos kau ke? Tak, kan. Tapi sebab aku melepaskan kuasa, aku melepaskan posisi, tak apalah, marahlah. Okay, aku yang betulkan diri aku sendiri, kan. Aku tak directly betulkan kau. Itulah cara yang terbaik, kan. Kerana kalau ikut cara yang lama, kau berkuasa, aku pun berkuasa, kau pun berkuasa, aku pun berkuasa, kau berkuasa, aku lagi berkuasa. So dia jadi power struggle yang tak sudah. Last dua-dua pun tak menang, last dua-dua pun kalah, kan. Last semuanya rugi. Yang menang syaitan menang, kan. Semuanya rugi, semuanya tak bahagia, semuanya ke habis lah, kan. So kalau isteri pun, kalau suami you nak berkuasa, bagilah, kan. You bagi, you mengalah. Yalah bang, kan, saya mengalah.
siapa yang mengalah tu, dia berkuasa. Dia ada kuasa. Sebab dia boleh mengalah. Dia ada kekuatan untuk mengalah. Dia boleh rendahkan diri dia. Yang nak menang tu tak boleh. Dia tak reti. Dia akan belajar daripada you. You start dulu. You mengalah dulu. Aku mengalah. Sama juga dengan suami. Isteri you tak nak ikut. Tak apalah. Aku mengalah. Mengalah lagi. Aku mengalah. Aku memang aku suami ni. Patutnya aku betul ni. Ikut Al-Quran aku betul. Ikut hadis aku betul. Syurga bawah tapak kaki aku. Tapi kalau isteri you rasa aku yang betul, aku ikut cara aku, aku nak marah kau tak apa, kau nobody, then kita mengalah. Kau nak macam tu, ikut cara kau. So, selalunya orang yang dalam keadaan tu dia orang tak sedar. Selalunya dia orang tidak dalam keadaan sedar. Orang yang ingin pergelutan kuasa ni biasanya adalah orang yang takut. Orang yang takut. Kalau dia ada kuasa ni, dia bawa sini, dia takut. Bila takut datang tamak. Nak semua. Bila tamak datanglah sombong. Bila sombong datanglah ego. Ego itulah diri sendiri. Tak fikir pasal orang lain, hanya fikir pasal diri sendiri. So ingat, bukan saja yang berkuasa kena mengalah, yang tak patutnya tidak berkuasa. Kalau anak, ibu bapa nak macam ni, kita mengalah. Kalau betul-betul salah, kita cakap lah elok-elok. Abang, ayah, mak, macam ni, nanti jadi macam ni. Kita cakap elok-elok, ikut pandangan kita. Tapi kalau dia berkeras juga, tak ada, aku nak kau macam ni juga. Aku lagi tahu daripada kau. Aku makan garam dulu. Yalah, mengalah. Sebab you takkan tahu ibu apa you sampai berapa lama. So kalau you tak mengalah sekarang, you nak mengalah bila? Kalau sekarang bukan waktu mengalah. Sekarang waktu mengalah. Sama dengan isteri. You ada suami, walaupun suami you tak perfect, suami you bukannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memang confirm tak lah. Suami you bukan sahabat, bukan. Suami you bukan Hamzah, bukan Khalid Al-Walid, bukan. Tapi itu suami you kan. So mengalah. Suami you nak ikut cara dia, suami you nak macam mana, you mengalah. Kalau tidak, siapa yang nak mengalah? Bolehlah you suruh dia mengalah, you share video ni. Tak boleh. Video ni macam mana? Tak boleh lah. You isteri tengok, bagus ni video mengalah ni, share kan kau mengalah aku kan. Doesn't work like that. It works how kita mengalah. Lama-lama dia mengalah. Dia akan tahu yang hak dan yang batil. Dia akan sedar yang hak dan yang batil. Yang hak akan menang. The truth will prevail. So itulah, dengan MCO ni saya berharap semuanya akan jangan bergaduh, salinglah mengalah, janganlah bergaduh tentang posisi. Letaklah posisi di mana tempat dia. Siapa yang ada posisi yang lebih baik, tahulah yang posisi itu datang dengan tanggungjawab, bukan posisi saja. Posisi datang dengan kuasa, dan kuasa datang dengan tanggungjawab. So sajalah untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat sejahtera.